1. Jadual dan graf. Dalam video ini kita akan belajar tentang bab yang pertama, macam mana membina jadual dan graf. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan cara membina Google Form untuk pelajar mengutip data semasa membuat soal selidik. Dan maklumat ini kita akan sampaikan dalam bentuk grafik. Maklumat ini adalah penting untuk kegunaan kita semasa membuat kerja lapangan nanti. Macam mana kita dapatkan jadual? Jadual, apa itu jadual? Jadual adalah data yang tersusun dan data ini adalah daripada pelbagai kaedah. So hari ini kita akan tengok apakah kaedah yang kita akan guna nanti. So sini saya ada letak 5 kaedah: pemerhatian, temu bual, membuat banci, ataupun lepas tu kita boleh buat soal selidik dan juga rujukan kepustakaan. Perpustakaan sini mungkin boleh cari rujukan dalam internet. So jadual adalah mempunyai 4 ciri ni. Yang pertama, mesti ada tajuk, kemudian maklumatnya, data dan juga sumber. So sumber adalah sangat penting, di mana kita dapat maklumat ini. Where do we get the information from? Itu adalah satu lagi jadual, iaitu jumlah hujan daripada Januari sampai Disember, dan maklumat ini datang daripada Jabatan Meteorologi. So kaedah yang digunakan ini kita panggil kaedah apa? Perpustakaan. So kita menjalankan penyelidikan. Kalau kita menjalankan penyelidikan itu adalah melalui rujukan. Next. Yang ini pula, apakah kaedah ini? Soal selidik, kerana kita tanya murid-murid dalam kelas 3 Alpha sukan yang mereka suka, kita tanya mereka. So ini adalah soal selidik. Mereka isi borang guna soal selidik. Dan apa gunanya jadual? Jadual kita guna untuk lukis graf. So lepas kamu semua membuat kajian nanti, kamu akan buat satu jadual dan lukis graf. Dan daripada graf ini, kita boleh nampak kaitan di antara palang yang pertama, palang yang kedua, ketiga. So the relationship between all the information here. Kita nampak perubahan ataupun kita tengok pertaliannya. Kita tengok sini paling banyak berapa, paling sikit berapa. Lepas itu kita boleh menjalankan pengelasan. Baik, sekarang kita tengok seterusnya. So langkah-langkah kita untuk menyusun. Yang pertama, apabila kita sudah dapat jalankan kajian, contohnya kamu sudah buat soal selidik dan orang yang kamu interview mungkin ramai, orang yang isi borang tu mungkin ramai, mungkin sampai 30, sampai 50, sampai 100 pun ada. Lepas tu kita kena susun dia. Arrange the information, and then kita akan buat apa? Buat borang, buat jadual, jadual kekerapan. So kita count how many, berapa orang ini. Ini adalah jadual kekerapan. Tapi kalau kita, ini adalah secara manual, guna tangan. Tapi kalau kamu ada computer knowledge yang cikgu akan ajar kamu, iaitu pengetahuan digital, kita akan guna fungsi dalam Google Sheet nantinya. Siapa yang berminat boleh belajar. Cikgu pun ada post video kat sana. Sangat senang kalau guna digital. So lepas dirumuskan, pastikan maklumatnya ada, tajuk, maklumat, data dan juga sumber. Mentafsir jadual ini juga penting. Lepas kita menjalankan kajian dan graf sudah dilukis, kita akan tafsir. Macam mana kita tafsir? Kita tulis esei dia. Esei kamu mesti ikut format ini, ikut format ini.
tajuk, mula ayat yang pertama dengan tajuk. Lepas itu kamu huraikan nilai. Perengan yang kedua kamu tulis tentang nilai maksimum, minimum. And then perengan 3 isi tersirat. Apa yang tak ada dalam data itu kamu kena interpret lah, kena beri makna kepada data yang kamu kumpul itu. Dan perengan yang keempat kamu tulis rumusan. Okay, so kalau kamu masih ingat tadi ya, maklumat tentang murid yang datang sekolah guna pengangkutan tertentu kan. So apakah isi tersirat dan kita tengok contoh yang saya bagikan. So sini adalah datanya. Okay, kita tulis jadual ini menunjukkan cara murid tingkatan 3 Mutiara dia datang ke sekolah, iaitu menaiki bas, basikal, jalan kaki, menaiki kereta dan membonceng motosikal. Ini maklumat yang kamu tulis dalam perengan yang pertama. Tulis tajuknya dan juga maklumat yang dalam data. Perengan yang kedua, kamu tulis datanya. Okay, so cara yang datang ke sekolah ni paling ramai murid adalah berjalan kaki. So jalan kaki ada 12 orang. So from the largest to the smallest, kamu kena bincang. Okay, bincang yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Cara yang kedua tertinggi adalah menaiki bas, iaitu seramai 7 orang, diikuti dengan menaiki kereta seramai 5 orang dan berbasikal seramai 4 orang. Ini tulis one by one. And then perengan yang ketiga ini isi tersirat yang tak ada dalam sini. So kamu kena terangkan kenapa begitu ramai jalan kaki ke sekolah. Mungkin disebabkan faktor lokasi. Lokasi rumah mereka yang hampir dengan sekolah. Ya, macam sekolah kita juga ramai yang jalan kaki. Okay? Sebab lokasi rumah mereka hampir dengan sekolah. Manakala murid yang menaiki bas dan kereta adalah kerana jarak kawasan perumahan mereka lebih jauh dari sekolah. Selain itu, terdapat murid yang membonceng motosikal kerana lokasi rumah mereka terletak tidak begitu jauh. Tapi ada juga orang guna motosikal sebab apa? Kan? Sebab sudah ada lesen, right? So ini adalah isi yang tersirat yang kita tak nampak dalam data, tapi daripada sini kita tahu mereka datang sekolah guna motosikal sebab mereka sudah ada lesen. So here you punya data, semasa kamu kumpul, kamu boleh tanya mereka umur mereka. Okay, so that's why cikgu kata kita nak belajar membuat borangnya nanti. Okey, rumusan, summary ya. Summary murid tingkatan 3 Mutiara menggunakan pelbagai cara. So dalam data yang kamu nampak, dia guna pelbagai cara. Ini rumusannya. Berjalan kaki merupakan cara yang paling utama, manakala membonceng motosikal adalah cara yang paling kurang. Ya, mungkin kerana ini hanya melibatkan murid tingkatan 5. Okey. So okay, ini datanya collect already. You use this function. Okay, tengok cikgu buat yang kamu perlu buat, kamu key in formula. Sebab sini ada 30 orang. Kalau you nak kira one by one, bolehlah, tapi ambil masa. Kalau guna ni formula, tak sampai beberapa saatnya sudah dapat jawapan. So you go to this cell, nanti kamu sudah buat, kamu di dalam cell ini kamu type equal, kemudian count if, sebab kita nak kira. So kamu nak kira apa? Kamu nak kira data ini. Okay, cuba tengok count if and then bracket and then pergi highlight. Highlight apa? Highlight semua cell ini. Okay, highlight daripada yang atas sampai ke bawah, semua ni dia akan kira untuk kamu. Okay, so lepas kamu highlight semua sel ini, kamu letak koma. Kita nak cari apa? So daripada semua sel ini, kita nak cari orang yang jalan kaki. So after that you letak koma, kamu klik jalan kaki.
Okey, nampak? Lepas kamu type, kamu highlight semua, kamu koma B25 ialah sel ini. Sel ini namanya B25. Okay, so kamu klik jalan kaki. So that means dia akan cari count if sel ini yang jalan kaki. Ada berapa perkataan yang jalan kaki. Lepas tu kamu kena lock sel ini. Kenapa kita nak lock? Kerana kita tak mahu nanti kita drag formula ini, dia akan ubah. Okay, so kita kena lock. Macam mana kita lock? Kita letak simbol wang. Okay, put the symbol of money. Money can lock the cell. Okay, dah. Okay, ini sudah complete. Ini formula yang complete. Then you click enter. Then sudah ada 12. That means dia sudah kira 12 perkataan yang ada guna jalan kaki. And then this one, the whole cell, you tengok ada plus sign, kamu drag ke bawah. Okay, sudah siap. So lepas itu kamu nak kira jumlah. Jumlah dalam matematik ialah sum of kan. So kamu guna formula sum. Okay, sum of sel ini sampai sini. Okay, so lepas enter kamu dapat jawapan. So ini sudah dapat. Nanti kamu boleh highlight ini untuk generate awak punya graph. Okay, so ini adalah cara digital, very fast. Ini adalah salah satu daripada bahan grafik. Ya, geografi dia ada banyak bahan grafik. Graph bar adalah satu grafik. Ada banyak lagi grafik yang lain. Ya, macam yang saya selalu ajar kamu, peta I think juga adalah grafik. So kita akan belajar beberapa graf ini ya, graf bar muda, graf bar garisan muda dan juga graf bergabungan. Okay, chapter 2 kita akan tengok chapter pi. Okay, apakah cirinya? Karakteristik. Okay, dia punya ciri adalah dia mempunyai paksi menegak, okay, yang vertical axis ini, paksi menegak, kemudian paksi mendatar. Lepas tu mesti ada tajuk. Semua graf mesti ada tajuk. Ya, baru orang tahu ini graf tentang apa? Tentang cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah pada tahun 2016. Ini adalah tajuk yang lengkap ya, ada perkaranya, tempatnya dan juga tahunnya. Okey, graf bar boleh dilukis secara menegak atau mendatar. Kalau kita nak pusingkan graf ini secara mendatar, that means dia punya garisan, dia punya palang bukan menegak, yang adalah pergi mendatar juga boleh. Okey, ketinggian itu adalah mewakili kuantiti, right? Ketinggian mewakili kuantiti. Ketinggian paling tinggi maksudnya paling banyak. Lepas itu kita sediakan petunjuk. Tapi saya nak minta semua pelajar, kalau kat bawah kita boleh tulis, kita tidak perlu petunjuk. Okay? Kalau boleh kamu tulis kat bawah sini. Yang warna biru basikal, warna merah motosikal. Right at the bottom here. Then you tidak perlukan petunjuk. Okey, persembahannya, kegunaan graf ini ialah untuk mempersembahkan data kuantitatif yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain. So kuantitatif ini kita tulis dekat paksi menegak ini, ya, kuantitatif, the quantity here. So ini adalah skalanya. Okey, boleh menunjukkan perbezaan juga di antara komponen. Okey, so ini adalah datanya. Langkah melukis. Sentiasa guna graf paper. Kita start daripada 2 cm kat bawah dengan 2 cm di tepi. Ya, supaya kita tidak, kita ada tempat untuk tulis maklumat di tepi dan di bawah.
Okey, kalau saya minta kamu lukis, kadang-kala dia punya graf kamu tak ada skala. Kamu kena fikirkan apa skala yang paling sesuai. Okey? Tengok data, kemudian kamu tentukan skalanya. Dalam kes ini saya guna 1 cm satu orang murid. So sini ada 2 cm. Petak yang besar ini ialah 2 cm. So 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bilangan orang. Dan ini adalah paksi mendata, kita tulis cara murid datang ke sekolah. So 2 ini adalah daripada jadual. Lepas tu kita plot dia, plotting all the bar. Okay. Lepas tu kita boleh buat apa? Kita boleh sediakan petunjuk, warnakan dia. Okay. Sediakan petunjuk, tajuk, semuanya lengkap. So 5 benda mesti ada: tajuk, label untuk paksi X, paksi menegak, paksi mendata, and then plotan dan juga petunjuk 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 benda mesti ada. Okey, ini macam mana kita tafsir, dia juga ada format dia. Okey, formatnya hampir sama dengan jadual tadi, iaitu tuliskan tajuk dan maklumat dalam perangan yang pertama, perangan yang kedua tulis nilai dia, perangan yang ketiga isi tersirat, dan perangan keempat rumusan. Ya, sama dengan jadual. That's why kamu kena buat satu sahaja. Jadual dengan graf, lepas lukis kamu tulis tafsirannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sukan kegemaran murid lelaki tingkatan 3 alfa. Sukannya yang mencatat bilangan murid yang tertinggi ialah bola sepak. Ya, dan juga seramai 12 orang, diikuti dengan sukan badminton sampai kepada yang paling kecil. So from the largest, the brown color one, and then the orange one, and then the purple one, the blue and the green. Ya, bincangkan one by one, paling tinggi sampai paling rendah. Perangan yang kedua, isi tersirat. Kenapa pelajar lelaki ini dia suka ni bola sepak? Why? Mungkin sebab dia ada guru yang berpengalaman mengajar mereka, right? Macam di sini, ya, sukan ini jadi kegemaran kerana dilatih oleh guru yang berpengalaman. Seterusnya membuka peluang untuk murid mempelajari teknik-teknik yang baru. Tapi sepak takraw pula kurang digemari kerana sukan ini susah kan. Sepak takraw nak lompat lagi, nak tendang bola lagi, ya. Dan dia perlukan teknik dan kemahiran yang betul. Okay? So ini adalah isi yang tersirat. And finally kamu tulis kelas ini muridnya aktif bersukan. Semuanya ambil bahagian dalam sukan. Dan sukan bola sepak adalah yang paling digemari. Ya, sepak takraw adalah yang paling kurang digemari. Okay, so finally finish. Highlight atas sampai bawah termasuk tajuknya, highlight. And then klik insert, pilih chart. Di atas sana kamu punya Google Sheet ini, dia ada insert button. Okay, nampak? Bila kamu klik insert di sini, kamu pilih chart. Okay, chart. Okay, so bila dia keluar, mungkin dia keluar graf yang bukan kita nak, ya. Ini adalah charter pie. We don't want charter pie. Kita nak bar chart. So kita pilih bar chart. Okay, sini kita boleh pilih. So ini adalah bar yang kita nak. Kita tak mahu bar yang mendata. Tadi kan kita belajar graf bar, kita boleh lukis menegak atau mendata kan. So kita pilih yang menegak.
dah keluar. Dan kamu tengok dia punya setting, banyak benda mungkin tak betul lah. Tajuknya kita tak mahu bilangan murid versus cara datang ke sekolah, kita tak mahu tajuk macam ni. So kita kena tukar. So kita pergi ke customize. Customize ini kita boleh tukar maklumat di sini. Ya, mungkin skala tak betul ke, garisan tak ada ke, kita tambah. Okay, so tajuk saya buang. Okay, nampak tak tajuk ini buang? Kita salin daripada jadual ni, tajuknya copy and then paste ke sini. Okay, so sekarang tajuknya sudah betul. Okay, next ialah vertical axis. Tengok dia tak ada garisan kan? Tak ada garisan. Kita nak lukis garisannya. Okay, show axis line. Kita tambah garisan ini. Okay, so sangat senang kan? Sudah siap. Sampai sini sudah siap. Dan ya, kalau kamu lukis guna graph paper ambil masa, tapi guna komputer sekejap saja sudah siap. Dan boleh test ke dalam projek kamu, then start tulis dia punya laporan. Okay, sekarang saya nak ajar kamu satu lagi maklumat digital, iaitu Google Form. You go to your Google Drive and here is a new, yang atas ini at your left hand side ada new, and then you click Google Form. Okay, klik Google Form. Ini kita akan buat untuk soal selidik ya. Kita nak kumpul maklumat. Okay, let's say sekarang kita buat satu Google Form. Tajuk kita nak, mungkin kita tulis jenama telefon bimbit kelas 3E. Description you can write whatever lah, macam kita letak SMK Jalan Arang pun boleh lah. And then tahun, maybe you put tahun juga ya, tahun 2021. Okay, question number 1 nak letak apa? Kita nak jalankan survey ini, kita nak jalankan soal selidik. The first question, apa yang kita nak tanya? And then kita letak short answer, sebab dia akan tulis namanya nanti. Okay, so perlu tak dia bagi nama? Perlu kan? So kita letak required. Dia mesti type ini. Kalau dia tak type, nanti borangnya tak boleh pergi next question, tak boleh submit nanti. So required. Lepas itu second question, kita tak perlu type lagi, kita duplicate ya. Nampak button ini, kamu klik duplicate. So the next question, kita nak tanya apa? Okay, mungkin kita tanya jantina. Remember, whatever question you ask here later on, kamu akan pakai untuk buat graf kamu. Okay, so jantina ini kita nak buat multiple choice. Betul tak? Multiple choice means dia hanya boleh pilih satu. Of course lah, tak ada orang pilih dua jantina kan? Dia lelaki atau perempuan, right? So kita letak multiple choice. So multiple choice only can pick one answer. Okay, lelaki atau perempuan, required also. Kita nak dia jawab ya, tak boleh tak jawab. So the next one, kita klik duplicate again. So apa lagi kita nak tanya dia? Nama. Kita type ayat yang lebih lengkap lah sebab kita nak bagi orang isi borang ni. Sila pilih jenama telefon bimbit yang anda guna. Okey, yang ini nak buat apa? Multiple choice juga ataupun biarkan dia isi sebab mungkin jenamanya banyak, kita tak tahu, ataupun kita nak bagi dia isi. Kita ataupun mungkin dia ada dua jenama kan, mungkin dia ada dua handphone kan. So kita letak check boxes. Check boxes maksudnya dia boleh pilih dua. So can you tell me all the names of the jenama handphone that you know?
iPhone, Huawei, Vivo, wah banyaknya, Oppo, Realme, ada lagi Blackview, tak pernah saya dengar Blackview, Nokia, Redmi, ada lagi saya tertinggal ni, Xiaomi, iPhone itu Apple lah ha? Okay, so mungkin ada kadang-kadang ada orang dia guna handphone yang tak ada dalam list ini, kita letak apa? Kita letak lain ni, add others. Okay, add others, nampak tak yang warna biru ni ya? Add others. Kerana dia akan type, kalau dia tak ada dia type. Okay, so ini mungkin dia ada dua, dia boleh klik dua. So this one already. Anything else you want to ask apart from this? Harga. Okay. Harga. Telephone. Bimbit. Kalau harga kita buat apa? Kita buat mana satu? Multiple choice ataupun checkbox? Kita pilih multiple choice kan? Sebab dia ada satu harga sahaja, right? Okay, so harga kita nak letak apa? And then next one, RM 501 hingga 1000. Kan? Boleh letak macam ni. Ini adalah satu range ya. And then one RM 1001 to 1005. Tengok dia bezanya 500 macam itu. Okay, range mesti dalam lingkungan yang kita nak tu. And then RM 1501 to 2000. Ada tak handphone yang lebih mahal lagi? Ada kan? Tapi jangan letak terlalu banyak lah. Kalau banyak sangat nanti graf kamu banyak sangat dia punya palang. Okay, so more than this one, lebih daripada RM 2501. Habis. Okay, so ini sudah siap. Okay, ini semua required semua soalan kena jawab. Okay, so nanti kalau kamu buat kajian, kamu buat type soalan macam ini, kita boleh buat check boxes. That means dia boleh pilih dua jawapan ataupun one drop multiple choice, satu sahaja. Then boleh tengok sini, atas sini dia ada mata kan, dia ada satu mata. So you boleh tengok borang yang kamu buat ini, macam mana rupa borang ini. Okay, so ini borang kamu. Kamu kena type nama, jantina, and then pilih. And this one you can click. Kalau kamu ada 3 handphone, kamu klik 3. And then handphone kamu berapa harga? Klik. Ya, macam ini. So submit. So ini ialah borangnya. So macam mana kita nak hantar kepada orang? So cara untuk hantar kepada orang, sebelum hantar kamu tengok settingnya betul tak settingnya. Nanti orang tak dapat jawab, tak dapat buka borang tu. So you click the setting first. Ya, settingnya, adakah kita nak kutip dia punya email? Tak maulah. Ya, adakah orang yang isi borang ini ada akaun MOE? Perlu tak? Perlu akaun MOE tak? Tak payah juga kan, biarkan kosong, don't need lah. Nanti orang tak ada akaun tak boleh sign in pula. Okay, kita nak limit kan? Nak limit to one respon, dia boleh isi satu kali saja. Boleh kan? Boleh lah. Kalau dia isi banyak kali pun tak guna. Kita nak satu maklumat saja. Seorang pelajar satu maklumat. And then boleh tak dia edit lepas dia hantar? Tak perlulah. Ini juga tak perlu. Okay, next. Present. Tak perlu. Ini semua tak perlu.
And then quiz, ini bukan quiz, ini borang soal selidik. So jangan beri dia quiz. Kalau you bagi dia jadi quiz, nanti you kena letak berapa markah dia jawab ini betul, berapa markah, tak payah. Okay, so save. Lepas itu dah buat, kamu boleh hantar. You pergi send sini, klik send sini. And then this one, the first one is email. Tak perlu email lah sebab kamu pun tak tahu emailnya apa. Then bawah sini message. You kata borang kamu, borang soal selidik anda telah diterima. Ya, apabila dia send submit nanti, dia akan terima message ini, soal selidik anda telah diterima. Okay, terima kasih, thank you. So next one ialah yang dua ni, link. Ya, ini ialah link. You click the link. You shorten the link. Link ini panjang sangat lah. Pergi shorten dia. And then you copy link ini. Copy. Kemudian send kepada group yang kamu nak buat survey ini. So sekarang saya send kepada kamu punya Telegram. Ataupun saya send dalam Google Meet. Let's say saya send dalam Google Meet ini. Okay, pagi ini Google Meet kita ada 20 lebih orang. So sekarang saya send. Coba kamu isi. Okay, so I send dan kamu semua klik dan isi borang ini. Dan cikgu akan nampak responses ini masuk. Okay, so sila isi sekarang. Semua pelajar isi borang ini. Tengok tadi saya buat soalan ini kan. Okay, di atas ini untitled form, dia punya tajuk. Kamu boleh klik sahaja. Bila kamu klik dia punya tajuk ini, automatic dia akan pergi ke atas. Okay, tengok yang atas ini, you just click, then dia punya tajuk akan appear, right? Okay, now kita nak lukis maklumat ini dalam graf yang kita nak. Kita tak mau pakai graf ini. Ya, kita tak mau pakai graf ini sebab graf ini bukan yang kita nak, format yang salah. So kita pergi ke Google Sheet. Tengok atas ini yang green color ni. Okay, the green color here is the Google Sheet. Kita akan guna ini untuk generate kita punya graf. Okay, now look here. Cikgu klik. Sekarang 20 berapa orang? 22. Okay, sampai 22 cukuplah ha. Okay, klik Google Sheet dan dia akan create a new spreadsheet. Okay, create a new spreadsheet. You klik create. Lepas create, ini spreadsheet kamu. Nampak dia sudah ada jadual dan maklumat sudah ada. Okay, maklumat ini sudah ada. Kita nak lukis dia punya, kita nak buat jadualnya dulu. Okay, so here is the jadual. Masih ingat tadi cikgu ajar kamu membuat jadual? Mesti ada maklumat ini. So this one is the jadual. Jadual yang asal, ya, jadual yang asal sebelum diproses. Ini jadual yang asal. Kita tak mau ambil timestamp lah, masa tak perlu. Kita ambil ini sahaja sebagai jadualnya. Okay? So you can draw the border lah. Okay, so ini kita boleh copy. Kemudian pergi ke sheet yang baru. Di bawah sini ada satu plus sign. Kamu klik plus ini. Kamu paste ke sini. Okay. Dan kamu boleh adjust dia punya border. Nampak kemas. Okay. Lepas tu kamu boleh tambah row. Okay, klik yang atas ini, kamu tambah insert above. Dan sini kamu boleh type tajuknya. Tajuknya ialah apa? Okay, kita merge dia punya cell, kita type tajuknya. Jenama, telefon, bimbit, murid, kelas 3 Edmonton, tahun 2021. SMK Jalan Tarang. Okay, tajuk yang lengkap. Okay, so boleh buat centerkan dia.
Lepas tu, ini adalah data yang asal, ya. Sekarang kita nak lukis graf. So, yang mana satu kita nak guna untuk lukis graf? Mana satu kita nak lukis graf? Kita nak lukis graf apa? Nak lukis graf apa? Jenama, right? So ini saja. Mungkin kita tidak mahu harga, kita pun tak mahu nama orang, kita nak ini sahaja. So apa yang kita perlu buat? Kita count if, okay? Ada fungsi yang lain lah, ada pivot table juga, ya, ada fungsi yang lain, ya, ini. Tapi saya ajar kamu yang lebih sesuai untuk kamu lah. Okay, so ini ada berapa jenama? Okay, sini dia ada satu sel yang ada dua, ada satu sel yang ada dua. So never mind, nanti ini kita boleh buat secara manual, tapi ada cara jugalah. So sekarang kita guna apa? Jenama dan bilangan. Jenama ada berapa? Sini sampai sini ada berapa jenis, kamu type masuk, okay? So ada Huawei, and then Vivo, and then Samsung, Redmi, Xiaomi, and then Oppo. What else? Dah kan? Tak ada lagi, ya? Tak ada lagi. Okay, sekarang apa yang kita perlu buat? Equal apa? Count if. Count if ini sampai sini, yang koma, and then Huawei, bracket, dan yang ini kita letak dollar sign, ya, kita lock dia, then enter. So dia akan automatic read semua, nampak? Semua sudah keluar. So Oppo dia hanya read sel ini sebab sel ini dia ada dua, okay? So dia tidak kira ini. So kita kena kira secara manual lah. Kalau ada nak guna formula lain juga boleh, ya. Tapi saya rasa saya ajar kamu yang lebih simple. So Huawei ini 6, saya rasa dia tidak kira ini sebab ini dia jadi 2. Okay, so mungkin kamu boleh ubah ini jadi 1. Right? So ada Oppo lagi, kamu boleh type di bawah. Okay, so sel ini kita tambah sampai 27. Sampai 27. Sekarang dragnya ke bawah. So sekarang nampak Oppo sudah jadi 4, ya, sebab kita kira sampai sini. Faham? So sekarang dia punya jumlah berapa? So kita type equal sum. Sum apa? Sum ini sampai sini, bracket close. So ada 22 orang yang respon, betul? Okay, so ini adalah jawapan yang kita nak. Sudah siap, ha? Kalau kamu nak tengok saya ajar terlalu cepat, nanti kamu tengok balik video, ha? So ini adalah yang kita sudah siap. Faham? Boleh ikut tak? So sekarang guna ini untuk generate kita punya graf. Graf kita tak perlu salin sampai jumlah, sampai sini cukup Oppo, ya, sampai Oppo cukup. And then kita generate kita punya graf, pergi insert, and then chart. Chartnya akan keluar. Ini sudah keluar ni. Dan kita pergi customize dia punya tajuk, okay, title. Titlenya apa? Okay, titlenya ialah ini, right? So this one is the title. Salin, copy, and then pergi ke customize tadi. Okay, mana customize tadi?
chart ini, double click. Okay, pergi title dia, paste ini. Okay, dah ada title. Dan sekarang kamu boleh boldkannya. Okay, and then next one kita nak dia punya maklumat. Okay, maklumat. Assist dia, assist line. And then kita punya jenama tak ada kan, assist punya title tak ada, assist title. Ini ya chart, kita pilih assist title. Ini assist title, okay? Assist title, kita type jenama. Dan berapa buah, dia punya unit ialah berapa buah. Okay, berapa buah. How many Huawei handphone. Okay, and then done. Lepas itu sini Huawei, Vivo, Samsung, Redmi, ini adalah bukan jenama, ini bilangan. Sorry, bilangan. Okay, dan so sini kita punya horizontal axis ini yang di bawah juga kena label. Okay, horizontal axis kita type apa? Kita type jenama. Okay, so sekarang jenama sudah ada di bawah. So adakah sudah complete? Tengok betul-betul sudah complete dah. Ada tajuk, ada paksi X, paksi menegak, paksi mendata, ada data, semua ada kan? So done. Ya, so kamu boleh copy masuk ke laporan kamu. Just right click and then copy. Right click. Kamu boleh pergi copy, okay? Copy, kemudian type dalam laporan. Mungkin laporan kamu type dalam Google document dan kamu boleh paste dalam Google document kamu. Ya, buka Google document, and then type your laporan and then paste ini. Okay, macam ini, sangat simple. Then start write your laporan already. So sudah siap. So kalau tak faham, tengok balik video, okay? Dan kalau masih tidak confident lukis guna komputer, kamu nak lukis guna graph paper juga boleh. Okay, faham semua? Saya hanya ajar kamu exposure kamu kepada digital, ya, sebab sekarang dunia digital mesti tahu sedikit tentang maklumat tentang ICT ini. Okay, so far. Kalau kamu tak mau lukis jenama, kamu nak lukis satu graf tentang harga juga boleh. Okay, harga juga boleh. Sama langkahnya. Ini letak sini letak bilangan. Okay, macam ini juga boleh. You letak harganya lah. Harga handphone. How much? Ini saya guna formula lain. You boleh nampak sangat cepat saya buat. Okay, ada boleh guna formula macam ini. Okay, and then bilangan. It's also the same. Equal, count if. Range ini sampai sini, and then comma, and then klik ini, and then lock. Done. Ya, sangat cepat. Kalau sudah mahir, kamu boleh buat kerja dengan cepat. Kalau tak faham, tengok balik video. Okay, so ini dia. Jasmine, daripada kelas 3E, kebanyakan kamu handphonenya harganya kurang daripada 1,000. 11 pelajar kurang daripada 1,000. Ada 2 orang harganya tinggi sikit lah. Kamu handphonenya Huawei. And follow by what? Follow by Samsung dan Oppo, right? Tapi orang yang guna Xiaomi seorang sahaja. Okay, so boleh tulis laporan
terangkan. Dan boleh apa isi tersiratnya? Kenapa ramai orang guna Huawei? Apa isi tersirat? Kamu rasalah kamu sendiri yang gunakan. Kenapa kamu rasa ramai orang guna Huawei? Kualiti lebih baik kan? Ya, dan mungkin dia punya fungsi lagi, banyak fungsi yang tak ada pada handphone lain. Apa tidak ramai orang pilih Xiaomi? Isi tersirat ni kena tulis ni, kenapa tak ramai pelajar pilih Xiaomi? Tidak terkenal, promosi tak banyak kan, tidak popular. Mungkin tak cukup promosi lah, orang tengok mana-mana tempat jual handphone semua itu banner besar-besar, itu Huawei lah, Oppo lah, Samsung lah, tapi tak nampak Xiaomi kan. So mungkin dia kurang promosi ya. Okey, so itu adalah isi tersirat. Kalau nak jawab soalan ini, kenapa yang harga 500 sampai 1000 paling ramai? Mungkin murah, mungkin ibu bapa yang beli. Okey, mungkin satu keluarga ramai orang anak yang guna handphone, so ibu bapa hanya mampu beli yang murah. Sebab ada 5 orang anak beli 5 handphone, betul tak? Lepas tu kenapa yang ini ada yang guna yang more than 2005, ada seorang ni seorang beritahu saya kenapa sikit saja. Sebab apa? Why? Kerana mahal. Okey, mahal. Dan ada kaitan dengan jenama tak? Cuba tengok, ada kaitan dengan jenama tak yang 2005 itu? Ini Huawei ni. Mungkin dia adalah handphone yang terkini ke? Okey, mungkin dia adalah handphone yang model baru. Tulis model baru. Mungkin baru keluar ya. Okey, so ini adalah isi tersirat. Faham semua? Kajian lapangan, saya akan post question dalam kajian lapangan. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu kena cari kamu punya partner ya. Dalam kajian lapangan, apa gunanya partner? Kenapa kita perlu ahli kumpulan? Tujuannya ialah untuk ni ya. Okey, tengok. Saya sudah post dalam Google site kajian lapangan ini. Ada sampel, 2 sampel I put here, you can read. Okay, ini adalah tujuannya. Kamu ada group member supaya kamu boleh bincang, ya, terutama bincang untuk design kamu punya borang. Apa maklumat yang kamu nak masuk dalam borang itu? Tadi kita hanya buat 2 soalan, sebenarnya kita kena buat lebih daripada 2 soalan. Okay, so anything you want to ask, you can ask me. Sini cikgu bincang, tanya cikgu pun boleh. Tanya, lebih baik bincang dengan ahli kumpulan dulu, right? And then kalau kita balik sekolah, mungkin di sekolah pun kamu kena buat beberapa perbincangan. Kerana laporan kamu, apa yang kamu nak tulis dalam laporan pun kamu perlu bincang. Sebab kamu buat kajian bersama-sama. And then kalau boleh kita elakkan daripada berjumpa dengan responden bersemuka lah, unless kamu perlu maklumat yang melalui interview, okay? Kita guna soal selidik, kita tak perlu jumpa secara bersemuka. And then ini ialah membuat lawatan, ya, ambil gambar di kamu tempat kajian kamu. Dan ini adalah cara menulis laporan awal, okay? Laporan awal, that means your timing. Daripada awal sampai habis, apa yang kamu buat, you kena rekod tariknya. Okay? Dan ini adalah proses data tadi yang saya tunjukkan dalam Google Sheet tadi. And then lukis graf, okay? Dan lukis peta kawasan kajian. Macam mana lukis peta? Tengok video ini, ya. Guna carbon paper, guna kertas karbon, lukis peta. And cara membina soal selidik pun saya sudah letak di sini videonya, boleh tengok semula. Okay, so recording untuk hari ini juga saya akan send ke dalam grup nanti.